Oh, wifi ke tu? Dah tak pakai dah. Wifi tadi dah tak pakai dah. Lupa nak off kan ya. Okay guys, selamat bertengah malam. 11 malam 10.56 PM. So saya nak beri sneak peek dahulu, sneak peek sedikit tentang 100 dalil Sabah dan Sarawak setaraf Persekutuan Tanah Melayu. So actually saya boleh senaraikan lebih daripada 100, tapi kita beri 100 sajalah, tak banyak. Tak perlu beri banyak-banyak, nanti orang game over, kita game over habis-habis orang kena kita buat nanti. Kita buat 100 dalil saja, tak banyak, tak sampai 1000 pun. Diklasifikasi dokumen yang AJ Stockwell buat pun tak sampai 1000 muka surat, 800 lebih muka surat saja kan. Macam tu. So untuk 100 dalil Sabah dan Sarawak setaraf Persekutuan Tanah Melayu itu sebenarnya saya ada buat slide ya. Nanti esok lusa lah, kalau free saya buat live stream, dia guna StreamYard supaya semua orang boleh nampak slide tu. Ada 100 slide lah sebab dia ada 100 dalil kan. So kalau nak tengok slide tu dulu, saya tunjuk ni 100 dalil Sabah dan Sarawak setaraf Persekutuan Tanah Melayu. Tapi malam ni kita beri sneak peek saja dulu. Sneak peek dia. So slide ni semua saya dah tulis. Memang saya dah tulis semua satu persatu, dalil 1 sampai dalil yang ke 100. Tak banyak. So yang dah tengok tu, tengok. Ni slide yang saya sediakan. Esok, mungkin esok lah. Mungkin esok kita buat live stream guna StreamYard. Kita buat tengok slide by slide tu. 100 dalil Sabah dan Sarawak setaraf Persekutuan Tanah Melayu. Malam ni kita beri sneak peek. Saya beri 10-20 macam tu sajalah, tak banyak. Dalil-dalil yang saya dah susun, dah kumpulkan. Sebenarnya slide tu simple je ya. Lepas tu saya yang banyak sembang kencang nanti. Kalau 100 dalil tu mungkin lebih sejam lah cakap. Satu dalil saja dah seminit. Cuba bayangkan kalau satu dalil tu saya cakap seminit. 100 dalil dah 100 minit. Memang sembang kencang lah kita esok tentang benda ni. So saya beri dalil yang pertama. Dalil yang pertama dia ialah daripada United Nations Malaysia Mission Report 1963. Ni yang U-Tan sendiri tulis daripada Secretary General of United Nations pada tahun 1963. So Secretary General United Nations ni dia memang banyak expert lah dengan dia. Ramai expert dia, tak perlu kamu tanya, tak perlu kamu sanggah lagi apa yang dia buat tu. Sebab apa yang dia buat tu berdasarkan daripada legal opinion, daripada international lawyer, apa semua, national lawyer, memang semua orang expert lah dengan berkaitan dengan international law ni. Dia advice U-Tan, Secretary General United Nations ni. Tapi ada juga orang nak bangkang apa yang United Nations buat. Pelik betul. Sedangkan orang yang paling pandai dekat seluruh dunia, United Nations kan, seluruh dunia kan, yang paling pandai tu yang advice Secretary General dia. Lepas tu U-Tan cakap, dalil yang pertama tu daripada UNS Malaysia Report 1963. I was asked to ascertain the wishes of the people within the context of General Assembly Resolution 1541. Principle 9 of the Annex by a phased approach. So dalil yang pertama tu kita tengok, dia dah beritahu ascertain the wishes of the people of Sabah and Sarawak tu dia buat berdasarkan UN Resolution 1541, iaitu prinsipal untuk decolonization process. Dia bukan prinsipal untuk memasukkan satu teritori itu ke dalam wilayah orang lain. Tak wujud prinsipal dalam dunia ni kan. Resolution daripada United Nations ni memasukkan satu teritori itu di bawah teritori orang lain tu, dia macam bentuk macam koloni ataupun jadi small state. Bayangkan kalau Brunei itu kita masukkan dalam Sarawak ni, dia jadi bahagian Brunei. Benda tu memang takkan berlaku kat dunia ni sekarang selepas tahun 1961 tu. 1960 tu bila
UN Resolution 1541 tu sudah dibuat. Tu dalil yang pertama dia. Maksudnya takkan wujud Sabah dengan Sarawak ni dia akan jadi sebahagian daripada negeri yang ke-12 atau ke-13 atau ke-14 atau ke-15 Persekutuan Tanah Melayu dalam bentuk Malaysia lah, apalah. Benda tu takkan wujud. Sebab selepas UN Resolution 1541 tu dibuat, tak ada teritori kat dunia ni dia akan jadi component state untuk negara lain. Benda tu ditegah dalam undang-undang antarabangsa. So, perkataan UN Resolution 1541 daripada Secretary General tu sendiri pun dah confirm yang Sabah Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu setara. Kita tak puas hati dengan dalil yang pertama saja. Kita tengok dalil yang kedua juga. Dalil yang kedua tu ada United Nations Malaysia Mission Report tu, dia cakap Malaysia ni dibentuk daripada UN Resolution 1541 kan. Kita bacalah UN Resolution 1541 tu. Kita baca dia ada beberapa prinsipal. Kita tengok prinsipal yang kedua. Ni pun dalil yang kedua. Kita baca prinsipal yang kedua UN Resolution 1541 tu. Dia cakap chapter 11 of the Charter embodies the concept of non-self-governing territories in a dynamic state of evolution and progress towards a full measure of self-government. As soon as a territory and its people attain a full measure of self-government, the obligation ceases. Until this comes about, the obligation to transmit information under Article 73E continues. So, prinsipal 2 ni, dia cakap yang Sabah dengan Sarawak ni merupakan non-self-government territories. Apabila kita federated dengan dengan Federation of Malaya tu, kita mencapai full measure of self-government. Tak wujud negara yang attain full measure of self-government ni, dia jadi component state negara lain, negara yang kecil-kecil tu. Tak ada negara yang achieve full self-government tu, dia jadi bahagian macam Brunei kan. Kita cakap Brunei tu jadi bahagian satu daripada bahagian-bahagian yang ada dekat Sarawak. Benda tu takkan wujud. Orang negara-negara yang attain full self-government, status dia full measure of self-government, dia memang sudah berdiri sendiri. Satu state dia sendiri. So, dekat situ kita dah tahu yang Sabah, Sarawak tu dia ialah state dia sendiri yang terbentuk dengan pembentukan Malaysia. Setaraf dengan States of Malaya. Kemudian kita tengok dalil yang ketiga. Noh Delima King, dua live bertemu malam ni doktor. Oh, tak apa. Malam ni kita sneak peek saja. Kita buat sneak peek untuk 100 dalil tu. Mungkin esok saya akan tengok masa. Saya akan beri masa dia mungkin pukul 10 malam esok kah saya akan buat semua 100 dalil. Malam ni kita sneak peek saja, sikit-sikit saja. Sebab malam ni tadi saya ada assembly dari pukul 8 malam sampai baru habis ya. Ni tadi baru habis 10.30. Ada mini assembly dengan negara-negara lain dekat ni lah, dengan UK, Ethiopia apa semua tu. Ada assembly. Online lah assembly. Tapi kita sneak peek saja malam ni. Untuk dalil yang ketiga, kita dah sampai dalil yang ketiga tu. Dalil yang ketiga tu masih juga UN Resolution 1541. Kita tengok prinsipal lain dalam UN Resolution 1541 tu. Sebab United Nations dia datang Malaysia tu, dia bawa UN Resolution 1541. Bila dia bawa UN Resolution 1541 tu, kita bacalah UN Resolution 1541 tu apa. Lepas tu bila kita tengok prinsipal yang ke-6 dia, prinsipal yang ke-6 untuk UN Resolution 1541 tu, dia cakap a non-self-governing territory can be said to have reached a full measure of self-government by C. Integration with an independent state. So, Sabah and Sarawak ni, dia the colonies of North Borneo and Sarawak federated with the existing states of the Federation of Malaya tu, dia federated menerusi integration C. Prinsipal 6C. Integration. Kita federated dengan negara yang sudah merdeka, iaitu the existing states of the Federation of Malaya. Kemudian, lepas kita federated tu, kita mencapai full measure of self-government, iaitu states of Sabah, Sarawak dan state of Singapore lah. Dari situ kita tahu integration tu berlaku. Integration tu bermaksud sama taraf dalam UN Resolution 1541. Apabila benar-benar yang berlaku federated secara integration tu maksud dia sama taraf. Complete equality. Tu perkataan dia. Complete equality.
Maksudnya Sabah, Sarawak, walaupun status kita sebelum full measure of self-government tu tercapai, walaupun status kita masa tu ialah non-self-governing territory, kemudian kita integrated dengan independent state. Lepas integrated tu kita jadi complete equality, setaraf, menerusi integration. So, federated menerusi integration ni bermaksud Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu ialah setaraf. Tu dalil yang ketiga. Sekarang kita tengok dalil yang keempat. Masih juga UN Resolution 1541. Dia cakap prinsipal yang ke-8. Sekarang kita tengok prinsipal yang ke-8. Ya, dia cakap integration with an independent state should be on the basis of complete equality between the peoples of the Israel non-self-governing territory and those of the independent country with which it is integrated. Dekat situ, prinsipal 8 tu dia cakap. Prinsipal 8 tu memang dia cakap integration tu, apa tu integration? Integration tu berlaku on the basis of complete equality. Complete equality antara siapa? Dia cakap antara non-self-governing territory, iaitu Sabah dengan Sarawak, dengan independent country, Persekutuan Tanah Melayu. Apabila kita berlaku integration tu, bila berlaku integration tu menerusi complete equality. Apa maksud complete equality? Equal lah, setaraf lah kan. Itulah maksud complete equality. Maksudnya Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu setaraf. Bacalah prinsipal 8 UN Resolution 1541 tu. Tak banyak pun prinsipal dia. Tak banyak, tak sampai 100 macam yang saya nak cakap esok. Ni pun sneak peek saja. Sekarang kita tengok dalil yang kelima. Masih juga prinsipal yang ke-8 tadi. Prinsipal yang ke-8 tu dia continue, dia cakap the peoples of both territories tu maksud dia Sabah dengan Sarawak tu dengan independent country tu, iaitu Federation of Malaya tu, should have equal status and rights of citizenship and equal guarantees of fundamental rights and freedoms without any distinction or discrimination. Both should have equal rights and opportunities for representation and effective participation at all levels in the executive, legislative and judicial organs of the government. So, terang-terang dia cakap territories, orang di territories dekat Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu itu should have equal status and rights. Apalah maksud equal status and right? Equal tu maksudnya setaraf lah kan. Orang Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu itu setaraf lah maksud dia. Kita tak boleh diturun taraf. Tak ada UN buat prinsipal dia menurunkan taraf teritori itu. Tak ada, tak wujud. Cuba tunjuk dengan saya prinsipal mana dalam United Nations yang menurun tarafkan territories tu, kolonis tu. Walaupun dia kolonis, walaupun dia non-self-government territories, tak ada prinsipal dalam United Nations yang menurun tarafkan dia. Yang ada cuma complete equality, equal status, equal rights, equal guarantees of fundamental rights and freedoms. So, setaraf lah. Dia bukan saja cakap kita ni, orang kita ni setaraf, tetapi status, equal status. Status tu apa? Status kita sebagai manusia pun boleh. Status negara kita, Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu pun equal. Rights kita pun equal. Semua dia beri secara spesifik lagi dia beritahu sini. Semua equal. Tak perlu lagi kamu tanya apa yang equal. Semua equal. Representation dekat parlimen pun dia mesti equal. Executive, kabinet federal government pun mesti equal. Mesti ada representative dari Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sekarang kita tengok dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6 ni senang. Ni orang yang baca perjanjian Malaysia pun dah tahu. Tak jauh pun kita tengok muka surat depan perjanjian Malaysia untuk dalil yang ke-6 ni. Mana info yang bercakap pasal Sabah Sarawak ni equal. Kita tengok tajuk dia saja pun kita dah tahu. Dia tulis United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore. Dia tulis sebagai satu-satu satu-satu territories tu, state tu. Dia beritahu satu-satu. Setaraf. Muka surat depan perjanjian Malaysia pun dah beritahu. Semua ni setaraf. Semua ni dalam agreement perjanjian Malaysia ni bersama dalam perjanjian Malaysia ni.
Ada dia tulis yang North Borneo, Sarawak dan Singapura tu di bawah Persekutuan Tanah Melayu. Tak ada. Yang dia tulis itu koma. Maksudnya muka surat depan perjanjian Malaysia pun dah tahu kita ni setaraf. Depan mata saja. Sekarang kita tengok dalil yang ketujuh. Kita tengok siapa yang tanda tangan MA63 itu. Dalam perjanjian Malaysia ada orang yang tanda tangan kan? Bukan politikus yang tanda tangan. Bukan parti politik yang tanda tangan. Ni kerajaan yang tanda tangan. So, kerajaan yang tanda tangan ni, parties of the agreement ni, dia tulis itu for the United Kingdom, for the Federation of Malaya, for North Borneo, for Sarawak, dengan for Singapore. Semua wakil ada untuk kerajaan-kerajaan ni. Agreement ni dibuat secara setaraf. Semua buat secara setaraf. Antara penanda signatories ni, sampai hari ni saya tak tahu nak sebut dia dalam bahasa Melayu. Signatories ni semua equal tanda tangan. Kemudian kita tengok apabila dia nak masuk artikel-artikel dalam perjanjian Malaysia tu. Kita ada 13 artikel kan dalam perjanjian Malaysia tu. Mula-mula dia tulis itu, agreement relating to Malaysia. Terus dia ulang lagi kat situ, dia cakap the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore, desiring to conclude an agreement relating to Malaysia. So siapa yang dia sebut sini? Dia cakap lagi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak, Singapore. Mana ada Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, Melaka, Pulau Pinang? Ada? Tak ada. Tak ada mereka tanda tangan perjanjian Malaysia. Yang tanda tangan ialah orang yang setaraf saja. Orang yang setaraf tu ialah UK, Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak dengan Singapura. Dia tulis lagi kat situ. Kemudian kita tengok artikel yang pertama perjanjian Malaysia yang 1963. Dah sampai dalil yang ke-9 dah. Baru sneak peek saja ni. Dah sampai artikel yang dalil yang ke-9. Kita tengok artikel 1 perjanjian Malaysia 1963 tu. Artikel 1 tu dia tulis the colonies of North Borneo and Sarawak and the state of Singapore shall be federated with the existing states of the Federation of Malaya and the states of Sabah, Sarawak and Singapore in accordance with the constitutional instrument annexed to this agreement, and the federation shall thereafter be called Malaysia. So, kat sini dia tulis lagi the existing yang wujud pada masa tu states of the Federation of Malaya. Satu, existing. Kataan yang kita emphasize itu existing states of the Federation of Malaya. Tapi apa states of Federation of Malaya yang wujud pada tahun 1963 tu? Dekat international law, orang yang tanda tangan international agreement ni, adakah negeri-negeri ni yang exist sebagai states dalam body international law? Once state-state macam Perak, Perlis, negeri Kelantan apa semua Terengganu tu membentuk Federation of Malaya, dia cuma ada satu saja states dia sebagai international body, iaitu Federation of Malaya. Mana-mana negara federation kat dunia ni, dia cuma ada satu state sebagai satu federation. Tak ada anggota-anggota dia tu jadi anggota lain. Kalau UK tu dia ada Scotland, ada Wales apa semua tu. Tu sebab dia main bola tu, dia boleh jadi wakil main bola tu sebab dia founder of main bola tu, dia founder kepada FIFA tu. Sebab tu dia ada privilege untuk satu UK tu dia ada wakil England, Scotland, Wales apa semua tu, Ireland. Tu kena baca pasal bola lah. Dia tak ada kaitan dengan international law. Ini berkaitan dengan kelayakan untuk mewakili jadi wakil dalam Piala Dunia. Dia wakil sebab dia founder kepada bola sepak tu. Tengoklah bola sepak tu macam mana, baru kita faham kan. Itu yang berkaitan dengan artikel 1 ni, dalil yang ke-9 ni. Existing states of the Federation of Malaya tu satu, kemudian kita ada states of Sabah, Sarawak and Singapore. Dia ulang lagi kat situ. Yang federated tu states of Malaya, state of Sabah, state of Sarawak dengan state of Singapore. Dia tulis itu states of the Federation of Malaya tu sebagai collective nouns. Itu bahasa Inggeris, grammar dia, maksud dia satu. Kemudian dia ada tulis itu states of the Federation of
States of Sabah, Sarawak and Singapore, maksudnya plural. Jadi ada 3 situ, tambah 1, 4. Kemudian dia tulis lagi artikel 1 juga. Artikel 1 ni banyak information. Artikel 1 Perjanjian Malaysia. Dia tulis yang bawah tadi ya. Dia cakap federated in accordance with the constitutional instruments annexed to this agreement, and the federation shall thereafter be called Malaysia. So macam mana Federation of Malaysia tu terbentuk? Berdasarkan constitutional agreement, constitutional instrument annexed to this agreement. Annex to this agreement. Annex apalah? Annex A, Annex B, Annex C, Annex D. Kan kita ada Perjanjian Malaysia tu, kan kita ada annex dia. Dia dah beritahu secara spesifik dah situ. Constitutional instrument annex to this agreement. Apa yang annex pada Perjanjian Malaysia tu? Annex A, Annex B, Annex C. So kita tengoklah apa yang macam mana federation tu terbentuk menerusi Annex A lah, kita tahu kan yang dah baca tu. Annex A tu kita tengok section 4. Section 4 tu lah yang menceritakan macam mana komposisi States of Federation of Malaysia tu. Dekat situ artikel 1 tu pun dia dah beritahu macam mana pembentukan taraf antara Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu tu dibentuk menerusi Annex A of Malaysia Agreement. Sekarang kita tengok dalil yang ke-11. Tadi yang ke-10, dalil yang ke-11. Dalil yang ke-11 tu dah dia suruh kita tengok constitutional instrument annex to this agreement tu tadi. Kita tengoklah Annex A Malaysia Agreement 1963. Specifically section 4. Section 4 tu tulis sama macam artikel 1 yang kita ada sekarang, kecuali Singapura yang dah tak ada tu. Yang pada asal dia cakap the states of the federation shall be states of Malaya. Collective noun, maksudnya 1. Kemudian the Borneo states. Borneo states plural, maksudnya Sabah dan Sarawak ada 2. Kemudian state of Singapore 1. 4 lah semua dia. Dia tak tulis Malaya states. Kalau dia tulis Malaya states, baru maksud dia plural. Baru dia Johor apa semua tu jadi anggota states of the federation. Dia tulis itu states of Malaya. States of Malaya maksud dia collective noun 1. Kalau dia tulis Malaya states, baru dia plural. Tapi dia tak tulis plural situ, dia tulis collective noun iaitu states of Malaya 1. A flock of bird 1. A parliament of monkey 1. Itu kata-kata bahasa Inggeris kita kena faham. Kemudian B tu dia tulis Borneo states. Borneo states maksudnya plural. Sabah dan Sarawak 2, 3 dah. Setaraf lah dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tak ada dia tulis states of Borneo. States of Borneo tak wujud. States of Borneo tu tak wujud lah. Memang tak wujud. Yang ada Borneo states. Ada 2 Borneo states iaitu Sabah dan Sarawak. Dia plural. States of Borneo tu collective noun 1. Tapi dia tak tulis pun collective noun untuk Borneo, States of Borneo tu. Dia tulis Borneo state dalam bentuk plural. Nama dia Sabah dan Sarawak 2. Kita ada State of Malaya 1. Jadi 3 setaraf lah dalam section 4 Annex A Malaysia Agreement tu tadi. Sekarang kita tengok dalil yang ke-12. Dalil yang ke-12 tu, yang tak tahu, yang nak tengok Perjanjian Malaysia 1963 tu, bolehlah tengok Akta Malaysia 1963 nombor 26 section 4 juga. Mahu Malaysia kan. Kamu tengok Akta Malaysia yang diluluskan oleh Persekutuan Tanah Melayu itu sendiri pada Ogos 1963. Nombor 26 1963. Akta Malaysia 1963. Persekutuan Tanah Melayu sendiri yang luluskan. Kamu tengok section 4 tu sama saja benda yang dia tulis dengan section 4 Perjanjian Malaysia 1963. States of the Federation is States of Malaya 1, Borneo States 2, Sabah, Borneo State 1 lagi Sarawak, kemudian State of Singapore ada 4 setaraf semua ni setaraf. Kemudian yang tak puas hati dengan Perjanjian Malaysia tu, tu perjanjian lama lah konon dia cakap. Sama macam beli rumah kan. Otak tu, orang otak yang beli rumah, perjanjian rumah tu dah 10 tahun dia buang je koyak. Maksudnya tak perlu bayar. Kita ada perjanjian lama kan 10 tahun. Koyak saja perjanjian beli rumah tu sebab dia dah lama. Boleh buat macam tu. Macam tu je perjanjian Malaysia, walaupun dia dah 10 tahun kah, 20 tahun kah, 60 tahun kah, dia tetap valid. Yang tak puas hati dengan perjanjian Malaysia tu, kemudian dia tak puas hati juga dengan Akta Malaysia tu, bolehlah tengok Perlembagaan Persekutuan Malaysia tu sendiri. Tengok Perlembagaan Persekutuan artikel 1 yang asal dia tu sama saja dengan section 4
Perjanjian Malaysia dengan Section 4 Akta Malaysia tu tadi, artikel 1 tu dia tulis States of the Federation tu States of Malaya. 1, Borneo States ada 2, Sabah dengan Sarawak. Kemudian State of Singapore 4, semua tu sama taraf. Kan, berulang-ulang ditulis situ. Proses pelembagaan tu diulang-ulang 3 kali. Dia tampal kamu. Ni macam ni. Dia ada 4 state dalam Persekutuan Malaysia ni. Dia tampal kamu 3 kali. Ni Perjanjian Malaysia. Sekali lagi dia tampal guna Akta Malaysia. Dia tampal lagi dengan Perlembagaan Malaysia. Tak faham juga. Kemudian kita tengok dalil yang ke-14. Kita tengok jadual yang ke-11 Perlembagaan Persekutuan. Dalil yang ke-14 ni kita tengok jadual yang ke-11, iaitu 11th Schedule of Federal Constitution. Kita tengok section 2 in the bracket 95. Construction of singular or plural. Words in the singular include the plural. Words in the plural include the singular. And 11th Schedule ni, Perlembagaan Malaysia ni kan, 11th Schedule ni, dia mengajar kamu macam mana nak baca grammar dalam Perlembagaan Malaysia ni, yang English grammar. Kita tak faham kan? Oh, tak faham apa maksud States of Malaya ni. Betul kan dia lain daripada Borneo States? Dia tak faham. Tak faham lah macam mana nak baca grammar collective noun dengan plural dengan singular ni, tak faham. Dia ajar lagi dalam 11th Schedule. Dalam 11th Schedule tu, tengok section 2 in the bracket 95, dia cakap macam mana nak baca singular dengan plural tu. Dia tulis itu, words in the singular include the plural, and words in the plural include the singular. Contohnya States of Malaya tu tadi, itu ialah the plural include the singular. Dia collective noun. Dia ada banyak-banyak state dalam State of Malaya tadi kan, ada 9 state kan. Dia the plural include the singular. Dia nampak plural tapi dia sebenarnya singular. Kemudian Borneo States tadi tu, dia namely Sabah dan Sarawak tu, ialah the singular include the plural. Dia plural. Dia singular kan, Borneo State. Tapi sebenarnya dia plural. Dia beritahu macam mana nak baca artikel 1 tu tadi. Dia menguatkan lagi terjemahan untuk artikel 1 tu. Itulah dalil yang ke-14. Jadi dia terangkan situ, bukan saja dalam artikel 1. Dalam jadual ke-11 pun dia support lagi fakta yang mengatakan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dengan Sarawak ni setara. Dengan secara grammar dia cakap. Kemudian dalil yang ke-15. 2022 saja, The Constitution Amendment Act 2022. Apa yang dia pindah? Artikel 1 yang dia buat pindahan tahun 1976 tu kan, yang tergeh-geh nak atur alfabet. Tergeh-geh nak atur ABC. Sebab orang tak pandai ABC kan, dia nak atur negeri-negeri tu ikut ABC. Tergeh-geh nak tukar. Dia buat amendment 1976 tu. Kemudian dia buat amendment balik untuk yang dia dah, yang tergeh-geh yang tak betul tu kan, tahun 1976 tu dia buat amendment balik tahun 2022 tu menerusi The Constitution Amendment Act 2022. Iaitu ialah dia pindah balik daripada States of the Federation tu, dia pindah balik kepada asal. Asal dia States of Malaya 1, kemudian Borneo States 2, Sabah dan Sarawak 3, setara. Kenapa dia pindah kepada asal? Sebab dia dah mengaku dia salah susun alfabet tu. Dia dah mengaku salah. Nampak kan? Dah mengaku salah. Lepas tu dia dekat parlimen dah mengaku yang sebenarnya kita ni setara. Semua dah mengaku. 1 MP tu, 2022 MP tu dah mengaku kita ni setara. Siapa lagi yang tak mengaku tu? Yang tak mengaku tu nak lawan semua satu parlimen. Yang Constitution Amendment Act 2022 tu pun yang di-Pertuan Agong pun luluskan. Kalau tak setuju dengan yang di-Pertuan Agong lah. Kan? Kemudian dalil yang ke-16. Kita tengok dalil yang ke-16. Kita tengok artikel 3 Perjanjian Malaysia 1963. Artikel 3 Perjanjian Malaysia 1963 dia cakap, the government of the United Kingdom will submit to Her Britannic Majesty before Malaysia Day orders in council for the purpose of giving the force of law to the Constitution of Sabah, Sarawak and Singapore as states of Malaysia, which are set out in Annex B, C and D to this agreement. Dia cakap Constitution Sabah, Sarawak dengan Singapura tu as states of Malaysia.
Ada dia tulis itu as states of the Federation of Malaya? Ada dia tulis as states of Federation of Malaya? Tak ada. Perlembagaan Sabah dengan Sarawak tu dibuat sebagai salah satu daripada states of Malaysia, bukan as states of the Federation of Malaya. Yang kamu sembang cakap Sabah dengan Sarawak ni dah jadi states of Federation of Malaya tu. Kenapa? Perlembagaan kita tu as states of Malaysia. As states of Malaysia tu maksudnya Sabah, Sarawak, Singapura, Persekutuan Tanah Melayu. As states of Malaysia, macam yang diterangkan di dalam artikel 1 tu tadi, Perlembagaan Persekutuan. Sekarang kita tengok dalil yang ke-17. Dalil yang ke-17 tu masih juga kita tengok artikel Perjanjian Malaysia 1963, iaitu artikel yang keempat. Artikel yang keempat tu dia cakap, the government of the United Kingdom will take such steps as may be appropriate and available to them to secure the enactment by the Parliament of the United Kingdom of an act providing for the relinquishment as from Malaysia Day of Her Britannic Majesty's sovereignty and jurisdiction in respect of North Borneo, Sarawak and Singapore, so that the said sovereignty and jurisdiction shall on such relinquishment vest in accordance with this agreement, and the constitutional instrument annexed to this agreement. Maksudnya, artikel 4 ni bawa kita untuk tengok enactment yang dibuat oleh Parliament of the United Kingdom. Apa enactment yang dibuat oleh Parliament United Kingdom tu? Yang dia buat tu, Malaysia Act 1963, Chapter 35. Akta Malaysia 1963 tu yang dibuat, Chapter 35 tu yang dibuat di United Kingdom tu, yang diluluskan di House of Commons, diluluskan di House of Lords tu. Yang bila kita tengok akta tu pun cakap yang federated tu ialah Federation of Malaya, Sarawak, Sabah dengan Singapura. 4 states dalam akta tu cakap. Sekarang kita tengok dalil yang ke-18. Dalil yang ke-18 tu, kita tengoklah Malaysia Act 1963 Chapter 35 tu. Bila kita tengok dalil yang ke-18 tu, kita tengok perkataan yang ditulis di dalam Malaysia Act 1963 Chapter 35 tu, dia tulis Federation yang dibentuk tu of North Borneo, Sarawak and Singapore with the existing states of the Federation of Malaya. Federation of North Borneo, Sarawak, Singapore and the existing states of the Federation of Malaya. 4 states dalam federation yang baru tu. Susah kan nak baca? Kan? 4. Staraf lah maksud dia. Okey. Masih juga kita tengok Malaysia Act 1963 Chapter 35. Dalil yang ke-19. Dalil yang ke-19. Tadi kita tengok preamble dia saja. Sekarang kita tengok section 1. Section 1 tu dia cakap Malaysia. Tu tajuk dia, heading dia, Malaysia. Section 1. Dia cakap pasal Malaysia. Malaysia, section 1 tu dia cakap for the purpose of enabling North Borneo, Sarawak and Singapore, in this act referred to as the Borneo as the new state, to federate with the existing states of the Federation of Malaya, the federation thereafter being called Malaysia. The federation antara North Borneo, Sarawak dengan Singapura dengan existing state of the Federation of Malaya tu, the federation thereafter being called Malaysia. Jangan keliru apa yang dimasukkan existing states of the federation tu. Dia dah beritahu situ lagi kan dalam bracket tu. In this act refer to as the federation. Satu federation saja untuk federation of existing state of the Federation of Malaya tu. The federation. The federation. The. Tahu tak? The THE tu maksud dia specific federation. Specific federation. Satu saja. Maksudnya North Borneo, Sarawak, Singapura, the federation, iaitu Federation of Malaya tu membentuk federation thereafter, iaitu Malaysia. 4 lah partner dia. Itu British yang luluskan. British tak ada sembang kencang, dia sembang straightforward saja. Kemudian yang ke-20. Dalil yang ke-20. Masih juga Malaysia Act 1963 Chapter 35 tu section 1 juga. Tu kita baca yang bawah-bawah tu dia cakap. Dia cakap sovereignty, Her Majesty's sovereignty and jurisdiction in respect of the new states shall be relinquished so as to vest in the manner agreed.
between the United Kingdom of the Great Britain and Northern Ireland, the Federation, and the new state. New states tu tadi ialah Sabah, Sarawak dengan Singapura. 4. Dan West in the manner agree. Yang tu yang saya nak tunjuk tu. West in the manner agree. West in the manner agrees tu, dia transfer kan responsibility dia untuk administer colonies of North Borneo dengan Sarawak tu. Dia transferkan obligation tu dengan kepada Persekutuan Tanah Melayu menerusi West in the manner agree. Apa yang mereka agree? Apa yang mereka agree ialah IGC report dengan Malaysia Agreement 1963. Based on the manner agree ni, dia menerangkan, kita bacalah agreement tu dia akan bawa kita kepada artikel 1 tadi. Artikel 1 tu dia akan bawa kita kepada section 4 Malaysia Agreement 1963 Annex A tu tadi. Dari situ kita dapatlah state of Malaya, state of the Federation tu ada berapa, iaitu state of Malaya, Sabah, Borneo State Sabah, Borneo State Sarawak dengan state of Singapore. 4 setaraf. Sekarang dalil yang ke-21. Terlebih dah ni. Sneak peek sepatutnya 10. Saya cerita 10 saja sebenarnya. Tapi esok kita try habis-habisan sampai 100. Tapi sebenarnya saya dah sampai dekat 50 dah saya tulis sebenarnya. Banyak lagi saya nak tulis tapi sebab tadi ada meeting kan 8 sampai 10:30 malam. Bukan meeting assembly. Okey, kita dalil yang terakhir ni. Dalil yang ke-21. Kita tengok artikel yang keempat Perjanjian Malaysia 1963. Artikel yang keempat tu dia cakap the government of the United Kingdom will take such steps as may be appropriate and available to them to secure the enactment by the Parliament. Yang sama tadi yang dia buat Akta Malaysia 1963 chapter 35 tu. Kemudian kita tengok yang bawah sekali tu dia cakap Sarawak and Singapore so that the said sovereignty and jurisdiction shall on such relinquishment rest in accordance with this agreement and the constitutional instrument annexed to this agreement. So macam mana dia relinquish sovereignty over Sabah dengan Sarawak tu berdasarkan constitutional instrument annexed to this agreement. Annexed to this agreement tu maksudnya bacalah Annex A, Annex B, Annex C, apa semua dalam Perjanjian Malaysia 1963 tu. Dan pada kes ni kita tengoklah Annex A. Annex A section 4. Macam mana dia relinquishkan sovereignty Sabah dengan Sarawak tu. Dia relinquishkan sovereignty Sabah dengan Sarawak tu dengan transfer dia sovereignty Sabah dengan Sarawak tu yang British pegang tu sebagai koloni tu. Nah, dia serah balik. Dia tak serah kepada Persekutuan Tanah Melayu sovereignty Sabah dengan Sarawak tu, dia serah kepada Malaysia. Dia serah kepada Federation of Malaysia. Satu platform yang baru bernama Malaysia. Dan di dalam Malaysia tu kita ada States of Malaysia tu. State of Malaysia tu kita ada State of Malaya, Borneo State dengan Sabah dan Borneo State Sarawak dengan State of Singapore. Ada 4 semua. So kat situ dalil yang ke-21. Dan berakhirlah live stream untuk sneak peek saja untuk pada malam ni. Saya tunjuk slide-slide tu semua. Yang tak percaya, ni. Saya baca simple-simple saja tapi saya sembang kencang je lebih sebenarnya. Kalau orang yang tak ikut live stream ni, yang sembang kencang tu mereka tak dengar lah yang penambahan-penambahan yang saya cakap ni. Kalau tengok slide ni saja simple-simple saja. Kalau orang tengok pun tak faham mereka. Kalau saya terangkan mungkin baru lebih faham lah kot. Kalau sama-sama kita sembang kencang sesama kita ni, kita sembang kencang sesama kita ni, baru kita lebih faham kan. Simple-simple saja. Tapi semua ni fakta-fakta ada. Saya tunjuk bukti dia semua. Baru sampai dalil yang ke-21 tadi ya. Ada sampai, tengok sendiri dah sampai 47 dah tu. Ada lagi banyak saya belum tulis, tak sempat tulis lagi. Nanti saya tulis tu semua. Okey, selamat malam lah semua. Sekarang pun dah lewat. Esok kita start awal lah. Kita cuba start awal. Supaya kita dapat habiskan dengan cepat 100 dalil tu. Kita tampal semua. 3 kali tampal dari Perjanjian Malaysia, Akta Malaysia dan Persekutuan dengan Perlembagaan Malaysia pun kita tak sempat nak tampal. Kita tampal kemudian esok lah 100 kali tampal. Baru orang nak faham pun, baru orang nak faham lah rasanya. Okey lah. Thank you semua. Thank you. Nanti saya reply juga komen-komen tu. Okey, boleh share video ni. Esok saya akan buat pengumuman pukul berapa kita akan buat live stream. 100 dalil tu. Memang sampai saya sedia air apa semua lah supaya tak hilang suara. Okey. Thank you so much. Selamat malam. Masih batuk juga ni. Okey, semoga semua sehat-sehat selalu juga.
Okay, nanti saya highlight semua. Okay, thank you, thank you. Thank you, Nas. Good to see you.